Apa yang mengganggu ketika aktiviti camping adalah bunyi-bunyian di waktu malam. Saya rasa anda pasti pernah mengalami kejadian tersebut. Sewaktu anda camping, anda terdengar bunyi-bunyian yang pelik, kan, membuatkan anda rasa tidak tenteram di tempat tu. Jadi kami akan kongsikan, kami akan ceritakan lebih suspense yang telah berlaku sewaktu kami berkemping di satu tepi air terjun. Video ni Cash and Cook. Bagus. Malam tu kami mancing dan kami dapat ikan keli limbat. Oh, dapat besar. Wih, ikan apa ni? Sekejap. Sini bukan. Mana nampak ikan? Apabila kami dapat hasil ikan keli limbat, kami panggang juga waktu malam tu. Jika anda lihat video ni sampai habis, anda tahu tiba-tiba apa yang pelik berlaku adalah kami tak jadi bermalam di sana. Di sana memang kami berhajat untuk bermalam. Dan kami dah pasang kemah pada malam tu, kan. Kami dah makan, kami panggang ikan keli limbat tu. Anak aku suka makan ikan keli tu. Jadi kami enjoy pada malam tu. So aku akan ceritakan apakah yang telah berlaku pada malam tersebut membuatkan kami terpaksa balik juga tengah malam tu. Begini kisah dia. Kisah dia adalah sama seperti macam gangguan-gangguan bunyi yang telah berlaku sebelum-sebelum ni. Tetapi sebelum-sebelum ni kami dapat tahu apakah punca bunyi tersebut, kan. Hasil bunyi tersebut kami dapat tahu, dan bila kita dah tahu punca bunyi tu, jadi kami rasa macam kita akan rasa senang hati dan kita akan rasa macam tenteram, kan. Jadi apa yang berlaku pada malam camping kami di situ, ada satu bunyi yang sangat misteri. Semasa kami masak dan makan masa tu, kami terdengar bunyi pokok buluh, sebab pokok buluh tidak jauh daripada kawasan kemah kami. Bunyi pokok buluh yang dipatahkan. Okey, bunyi pokok buluh yang dipatahkan oleh sesuatu makhluk yang besar. Bukan makhluk yang kecil patahkan buluh tu, tetapi kami dapat bunyi yang sangat kuat, seperti anda boleh imagine seperti gajah mematahkan buluh-buluh. So kuat bunyi dia. Bukannya binatang macam binatang-binatang yang bersaiz kecil mematahkan ranting-ranting dan buluh-buluh, tapi ini bunyi macam bila kita pergi ke sanctuary gajah, kan, gajah sanctuary, seperti kami pergi di pusat conservation gajah. Jadi kami dapat tahu, okey, bunyi ni macam ni, macam gajah mematahkan ranting-ranting. Bunyi dia kuat, sangat kuat. Jadi pada malam tu juga dengan hati yang rasa risau juga masa tu, so kami macam aku calm down, aku bertenang, dan aku pergi cari bunyi tu. Okey, aku pergi cari bunyi tu. So aku bawa flashlight aku punya headlamp. Aku pergi cari dengan teliti, kan. Aku pergi suluh kawasan pokok-pokok buluh tu. Apa yang berlaku adalah tiada sebarang binatang di situ. Tiada sebarang makhluk lah di situ yang telah mematahkan buluh-buluh tu. Secara fizikal aku tak nampak buluh-buluh tu patah kat situ, dan tiada seekor haiwan pun di situ.
Jadi anda dapat imagine lah bunyi tu. Jadi dia rasa macam misteri juga. Aku rasa pelik. Dan okey, tak apalah. First bunyi tu dia macam kita rasa macam okey, tak apa, kita carry on je. Okey, kita carry on. So aku dengan anak-anakku carry on je, buat macam biasa, buat aktiviti, masak air, makan apa semua, sambung makan balik. Bunyi tu berulang lagi. Bunyi tu berulang kali kedua. Kali kedua ni bunyi yang sama juga, dengan kekuatan bunyi yang sama. Dan anak-anak aku pun perasan bunyi tu. Jadi kami pun dalam video ni kami menoleh ke arah, kami memandang menoleh ke arah bunyi tersebut di sebelah kemah kami. Bila dah bunyi kali kedua tu, kami rasa ini bunyi lagi kan. Jadi aku pun pergi cari lagi. Aku pergi ambil torchlight, ambil flashlight aku pergi suluh cari kan. Bila ini bukan apa, sebab bila kita rasa macam kita nak rasa sedapkan hati kita, kita nak tahu apa bunyi tu. Kenapa bunyi tu boleh berlaku kan, boleh terhasil. Jadi kami pun suluh lagi. Tiada sebarang objek yang patah, tiada sebarang kejadian ataupun tiada apa-apa yang berlaku di situ. Contohnya tak ada kesan-kesan yang batang buluh tu dipatahkan, tiada haiwan yang berada di situ. Jadi memang itu rasa macam sangat pelik lah kan. Sangat pelik. Apa bunyi tu sebenarnya? Bunyi tu memang macam kita patahkan ranting, kita patahkan buluh kan. Buluh tu besar lengan, pokok tu buluh dia besar lengan ni. So kami tak tahu lagi bunyi tu. Dan sekali lagi kami rasa macam okey, kali ni dia macam satu dah rasa macam tak sedar hati. Okey. Anak-anak aku pun semua taklah risau sangat. Dia orang nasib alhamdulillah dia orang tak panik dan dia orang buat macam biasa je. Dia orang suka buat aktiviti dekat sungai tu malam tu. Jadi benda tu selepas beberapa minit, lebih kurang dalam pukul 11 macam tu, dan dekat pukul 12 kan, kami dah siap-siap nak tidur kan. Kami dah siap nak tidur masa tu, kami dah siap barang. Kemudian kali ketiga, kemudian bunyi tu datang kali ketiga. Jadi kali ini memang bagi kami adalah satu petanda yang supaya kami beredar dari tempat tu. Jadi itulah cerita dia. Jadi kami ambil keputusan, kami kemas pada malam tu juga kan. Kami terpaksa keluar dari tempat tu pada malam tu, pada hampir pukul 12 malam. Kami nak gerak. Ni beg-beg semua dah keluarkan daripada kemah. Alhamdulillah kami tidak
tidak diganggu lah selepas kami dapat keluar daripada hutan tu. Dan pada malam tu juga tiada sebarang gangguan lah. Contohnya macam tak adalah anak aku ataupun aku rasa mengigau ke apa ke, tak ada. So Alhamdulillah, itu adalah satu macam misteri lah, misteri yang berlaku pada kami pada malam tu. Okey, ini cerita tambahan. Sepanjang kami berkemping di dalam hutan, kami sejujurnya kami nak cakap, kami tidak pernah nampak objek-objek yang pelik. Macam ada orang cakap ada makhluk macam hantu, pocong, langsui ataupun penanggal kan, penanggal ke ataupun apa-apalah. Jadi buat masa ni Alhamdulillah kami tidak pernah mengalami lah, dan kami tak nak fikir pun pasal benda tu. Sebab benda tu memang wujud, cuma kita lebih, martabat kita adalah lebih tinggi daripada mereka, dan mereka, makhluk-makhluk ni sebenarnya tidak akan mengganggu kita apabila kita rasa tidak lemah semangat lah. Kalau kita lemah semangat, mungkin benda-benda ni akan mengganggu kita. So kita jangan fikir pasal makhluk-makhluk halus ni. Tapi aku nak cerita satu kisah lah, apa yang berlaku kepada seorang penjaga kawasan campsite lah. Okay. Aku takkan bagi tahulah campsite yang mana. Cuma aku nak ceritakan seorang pengawal ni, dia mengawal campsite tersebut, dan campsite tersebut ada macam ada dewan kan, ada dewan makan, ada macam kafe. So pada satu hari tu, malam tu, dia buat rondaan pada pukul 1 hingga pukul 2 pagi. Kawasan campsite tu tak ada orang, hari biasa. Jadi ada satu kafe ni. Kafe ni dia ada cahaya tu lebih kurang macam cahaya yang taklah terang sangat, dia macam malap-malap je kan. Jadi apabila dia menghampiri kafe tu, dia melihat 2 kelibat orang yang berada di kafe tersebut. Jadi dengan cahaya yang sama-sama, dia pergi dan dia heran lah. Dia merasa hairan kenapa ada 2 orang di situ. Okey. Bila dia menghampiri kawasan tu, semakin dekat dengan benda tu kan, dia nampak ada 2 orang tengah duduk di kafe tu bertentangan. Okey. Dan 2 orang perempuan lah, 2 orang perempuan memakai baju jubah merah. Dia cakap lah, dia cerita jubah merah, mereka bertentangan antara satu sama lain. Jadi bila pengawal ni sampai di kafe tu, dia nak tegur lah, dia nak tegur 2 orang perempuan ni kan, yang tengah sedang bercik-chat lah. Tapi dia tak dengar lah apa benda yang dia tengah bercakap antara mereka tu, antara 2 orang perempuan tu. Jadi bila dia datang nak menghampiri, dia suluh. Apabila dia suluh, dia bagi salam, Assalamualaikum kan, Assalamualaikum cik. Kemudian mereka tak menjawab, dia cuma memandang je ke arah lelaki pengawal tu. Apabila dia suluh, okey, apabila dia suluh je muka perempuan tu, yang peliknya dia sangat terkejut apabila kedua-dua muka perempuan tu hitam, blank. Maksudnya dia tak nampak muka tu. Dia tak nampak muka tu. Lepas tu muka tu tak adalah, macam orang kata macam apa, macam hollow lah, hollow man kan. Macam hollow man. Dia tak nampak muka dua-dua makhluk tu. So apabila dia pandang je lelaki pengawal ni, kemudian bila dia pengawal tu suluh je dekat muka tu, dia tak nampak muka dia, macam hollow man. Dia macam invisible lah, invisible, muka dia hitam, invisible, dia tak nampak. So 2 orang ni, 2 makhluk ni memang
keras kat situ je lah. Dia cuma memandang ke arah pengawal tu, dan pengawal ni pun apa lagi, cabut lah kan, lari dia mengundur ke belakang, lari. Apa yang dia cerita, dia memang demam lah 2-3 hari lepas tu. Lepas kejadian tu dia memang demam, menggigil kan. Itulah cerita misteri camping pada kali ni.